Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang sudi mengikuti webinar pada kali ini. Webinar pada kali ini akan membawa tuan-tuan dan puan-puan mengenali dengan lebih dekat lagi apa itu pensijilan program Master Trainer dan berkongsi tentang pengalaman beberapa orang pemegang pensijilan program Master Trainer. Tuan-tuan dan puan-puan, Institut Aminuddin Baki telah mula membangun dan melaksanakan program Master Trainer IAB setelah menerima mandat daripada Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia pada 24 April tahun 2008. IAB merupakan satu-satunya organisasi latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan di Malaysia yang berperanan sebagai Premier Center, iaitu Badan Penganugerahan Sijil Kejurulatihan Profesionalisme dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Selari dengan mandat tersebut, dua inisiatif utama pembangunan PMTIAB iaitu Pembangunan Profesionalisme dan Pentauliahan Pensijilan Program Master Trainer merupakan mekanisme kawalan kualiti dan menjadi agenda utama IAB. Sistem pengurusan kualiti adalah proses yang memastikan anggota organisasi mencapai standard dan prosedur yang ditetapkan. Program Master Trainer IAB dibangunkan sebagai usaha untuk melahirkan trainer dan coach yang bertauliah, kompeten dan berupaya melaksanakan latihan, dan juga pembangunan kepada pengurus serta pemimpin pendidikan mengikut standard yang ditetapkan. Secara umum, dua kategori bidang PMTIAB adalah latihan yang memfokuskan kepada pembangunan capacity trainer dalam bidang pengurusan dan kepimpinan, dan juga coaching yang memfokuskan kepada peningkatan keupayaan coach dalam memberi khidmat konsultasi dan juga bimbingan. PMTIAB terdiri daripada 4 profesional, iaitu CJ profesional, iaitu Certified Trainer, Certified Coach, Certified Master Trainer dan juga Certified Master Coach. Pensijilan ini telah mula dilaksanakan sejak tahun 2012 lagi. Bermula sebagai idea dan gagasan yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Sedin, iaitu mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang merupakan pengarah Institut Aminuddin Baki pada ketika itu. Pentaksiran sebagai asas pensijilan pada ketika itu lebih difokuskan kepada penilaian dan pertimbangan profesional terhadap prestasi serta penglibatan pensyarah. Pensijilan ini kemudiannya berkembang mulai tahun 2014 kepada pembangunan proses dan juga dokumen pentaksiran serta pensijilan yang lebih sistematik merujuk kepada standard kompetensi dan standard prosedur pengoperasian yang telah ditetapkan. Selari usaha ini, IAB juga turut menyediakan kumpulan pentaksir bagi menyokong pelaksanaan pentaksiran bagi CJ PMT, dan juga sehingga kini sebanyak 1,533 CJ di bawah program Master Trainer IAB telah pun dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2016, kaedah pentaksiran bagi pensijilan Certified Trainer dan juga Certified Coach program Master Trainer IAB telah diperkemaskan. Penambahbaikan berterusan telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang berkaitan dengan peluasan penawaran sijil, pemantapan proses pensijilan dan peningkatan ketekalan pentaksiran. Usaha ini adalah untuk memastikan perkhidmatan yang berkualiti diberikan oleh IAB sebagai badan penganugerahan sijil kejurulatihan profesional dalam bidang pengurusan dan pengurusan dan juga kepimpinan pendidikan. Untuk makluman semua, peluasan Certified Coach kepada warga KPM bermula pada tahun 2017. Pada tahun 2019, IAB juga telah mula membangunkan kumpulan pentaksir bertauliah
bagi menyokong pelaksanaan dan memastikan ketekalan proses pentaksiran serta pensijilan program Master Trainer. Sehingga kini kita mempunyai 69 orang pensyarah IAB yang telah dipersijilkan sebagai Certified Assessor IAB. Pada tahun 2019 juga kumpulan pertama julung-julungnya Certified Master Trainer yang melalui pentaksiran telah dipersijilkan. Pembangunan CMT ini adalah selari dengan aspirasi IAB dalam membangunkan bidang kepakaran pensyarah IAB. Pada tahun 2021 pula, pentaksiran Certified Master Coach telah dilaksanakan. Usaha menggalakkan pensyarah memohon CMT dan juga CMC adalah bagi menyediakan pensyarah untuk pensijilan profesional daripada mana-mana badan profesional yang diiktiraf di luar KPM dalam pelbagai bidang. Usaha ini disambut secara jelas melalui aliran kerja 2 iaitu WS2 daripada inisiatif 112 yang memfokuskan kepada pembangunan dan penyediaan kumpulan berpotensi dalam bidang kepakaran untuk pensijilan profesional sebagai kapasiti kepakaran IAB. Dengan usaha ini diharapkan IAB akan terus cemerlang dan gemilang dalam memberikan perkhidmatan berkualiti. Pada tahun 2022 pula, langkah memperluaskan pensijilan Certified Trainer kepada warga KPM telah dimulakan. Kumpulan pertama ini melibatkan seramai 21 orang peserta yang terdiri daripada pegawai daripada lembaga peperiksaan dan SIC+, daripada PPD dan JPN. Mereka adalah individu yang telah dikenal pasti melaksanakan latihan pada peringkat masing-masing. Saya berharap dengan pengiktirafan jurulatih dan pembimbing yang bertauliah, program latihan serta bimbingan yang disediakan oleh IAB atau mana-mana organisasi dalam KPM adalah berkualiti dan bermanfaat kepada pelanggan. Pentaksiran PMT dilaksanakan sepanjang tahun dan majlis pentauliahan diadakan sebanyak 2 kali setiap tahun. Pada awal Ogos baru-baru ini, seramai 83 orang penerima diri daripada pensyarah IAB dan IPG serta pegawai perkhidmatan pendidikan di PPD dan juga telah berjaya mencapai piawaian pentaksiran mengikut standard trainer dan standard coach IAB dan syarat pensijilan yang ditetapkan serta ditauliahkan. Pensijilan ini merupakan sijil profesional dalam bidang kejurulatihan dan merupakan coaching di bawah KPM. Saya yakin pensijilan ini akan menjadi pemangkin kepada kualiti perkhidmatan kejurulatihan dan juga coaching tuan-tuan semua. Oleh itu, besar harapan kami ke semua pemegang sijil akan terus menjaga etika kejurulatihan dan coaching serta sentiasa meningkatkan dan juga memantapkan ilmu serta kemahiran dan terus memberikan sumbangan dan juga perkhidmatan yang terbaik sebagai certified professionals. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan ingin juga menyeru kepada semua yang belum menyertai program Master Trainer ini untuk turut menyertai kami. Marilah kita ikuti bersama-sama video perkongsian ini. Silakan, jom. Hai, saya Sarah dari Jabatan Pentaksiran Master Trainer. Adakah anda seorang trainer dan coach yang terlatih? Program Master Trainer menyediakan latihan dan proses pensijilan sebagai seorang trainer dan coach yang kompeten. Program ini terbuka kepada semua pensyarah IAB dan warga KPM yang terlibat dalam latihan dan bimbingan. Apakah jenis pensijilan yang ditawarkan dalam program Master Trainer? Pensijilan yang ditawarkan adalah Certified Trainer, Certified Coach, Certified Master Trainer dan Certified Master Coach.
Kenapa anda perlu sertai kami? Setiap pensyarah perlu mempunyai pensijilan Certified Trainer dan Certified Coach bagi memenuhi pencapaian KPI individu. Kelebihan program Master Trainer adalah seperti berikut. Perakuan sebagai pensyarah yang kompeten selaras dengan piawaian yang ditetapkan melalui pensijilan yang diperoleh. Petunjuk kepada kredibiliti pensyarah dalam pemberi khidmat latihan dan bimbingan. Peluang untuk laluan sebagai pensyarah cemerlang dan pakar bidang khusus SME. Dan keperluan diiktiraf sebagai konsultan IAB. Apakah syarat-syarat pensijilan ini? Sila layari laman web program Master Trainer di portal IAB. Sekiranya anda memenuhi syarat kelayakan yang dinyatakan, anda perlu melengkapkan borang kualiti BK122 yang boleh didapati di laman web Sistem Pengurusan Kualiti SPQ. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Jabatan Pentaksiran Master Trainer, Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat di Institut Aminuddin Baki, Indok, Bandar Estate atau Jabatan Pentaksiran IAB cawangan masing-masing. Jangan lepaskan peluang ini. Jom sertai kami. Okey, demikian tadi petikan video berkaitan dengan pentaksiran program Master Trainer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada tuan-tuan ke program Bual Bicara, program Master Trainer Anjuran Pusat Pentaksiran dan Pengembangan Bakat Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertamanya, saya perkenalkan diri saya Kamaluddin bin Abdul Rani daripada Jabatan Pentaksiran Master Trainer, Pusat Pentaksiran dan Pengembangan Bakat Institut Aminuddin Baki, Bandar Estate. Pertamanya, saya selaku Wakil IB ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan untuk bersama dengan kami. Untuk makluman kepada tuan-tuan dan juga kepada penonton semua, program Bual Bicara program Master Trainer kali ini adalah bertujuan untuk mendengar serta berkongsi pandangan dan juga pengalaman tuan-tuan lah. Sebelum kita teruskan Bual Bicara, saya rasa elok saya perkenalkan dululah ahli panel kita pada pagi ini, iaitu saya perkenalkan yang pertama sekali Encik Khairul Arifin bin Mayit. Assalamualaikum Encik Khairul, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, Encik Khairul Arifin bin Mayit adalah pegawai SIP dari PPD Temerloh, Pahang Darul Makmur. Terima kasih Encik Khairul kerana sudi bersama-sama dengan kita. Okey, seterusnya panel kita yang kedua, Encik Adam Tan Ken Huat. Assalamualaikum Encik Adam. Assalamualaikum. Daripada PPD Sentul selaku pegawai SIC Plus, spesialis dalam sains dan matematik. Dan tetamu kita yang ketiga, Encik Robik bin Yusif Fushan. Assalamualaikum Tuan Robik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan syarah kanan Jabatan Kepimpinan Teknologi dan Digital Institut Baki Cawangan Sabah. Jadi selamat datang semua kepada tuan-tuan ahli panel. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke program Bual Bicara, program Master Trainer Anjuran Pusat Pentaksiran dan Pengembangan Bakat. Apa kata kalau saya mulakan program kita Bual Bicara ini dengan menjemput Encik Khairul Arifin untuk berceritakan sedikit pengalaman beliau. Silakan tuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masuk dalam pentaksiran certified course ni, sebenarnya di tingkat PPD Temerloh kami ada 12 orang SIC dan 3 orang SIP. Jadi daripada itu semuanya dicalonkan oleh PPD sebenarnya. PPD untuk kami
mengikuti kursus Certified Coach ni melalui program Master Trainer ni. Jadi susulan daripada itu, kami telah diberikan kursus secara online lah masa tu. Kebetulan masa tahun lepas masa PKP, masa PKP kita tak boleh buat masa muka. Masa COVID lah. Ya, jadi kami di kursus secara online melalui IAP Genting memberi taklimat, memberi kursus pada kami tentang macam mana perjalanan untuk mendapatkan certified coach ni. Jadi apa yang kami perlu buat lah, persiapan yang kami perlu laksanakan sebelum ditaksir. Okey. Kami dimaklumkan masa itu diberi tempoh selama 6 bulan. 6 bulan untuk kami menyiapkan segala dokumen sebelum ditaksir lah. Okey. 6 bulan maksudnya, Cik Khairul? Maksudnya bermula daripada tarikh kursus tu, lepas kursus 6 bulan daripada tarikh kursus tu ditetapkan, dia kata dalam tempoh 6 bulan ni kami perlu membuat persiapan lah untuk memenuhi syarat untuk ditaksir dan untuk mendapatkan certified coach. Okey, jadi ada beberapa siri lah kursus kami diberi oleh bimbingan oleh pensyarah IAB sendiri yang kalau saya lah di bawah bimbingan Dr. Nazri masa tu. Daripada IAB Genting, Dr. Nazri yang membimbing saya. Bersama saya seorang lagi rakan SIP lah yang sama-sama mengikuti kursus. Baik, jadi sebenarnya persiapan itu memang kita rasa agak struggle jugalah. Yang pertamanya cabaran masa itu ialah PKP, jadi kita tak boleh nak buat bimbingan secara dia bersemuka. Jadi sedangkan untuk memenuhi syarat certified coach ni kami perlu melaksanakan 50 bimbingan. 50 jam. 50 kali sesi. 50 sesi bimbingan. Jadi kami berbincanglah dengan pensyarah macam mana dia. Jadi dalam pertemuan itu dia maklumkan bahawa kami dibenarkan untuk melaksanakan sesi bimbingan secara online lah, secara atas talian. Okey, mana campur juga dengan yang bimbingan secara bersemuka. Jadi untuk memenuhi 50 sesi bimbingan tu. Jadi itu yang cabaran yang kami terpaksa lalui lah. Okey. Jadi dalam 50 bimbingan tu kami kena menyediakan, saya rasa satu lagi perkara yang agak mencabar juga bagi kami ialah untuk menyediakan dokumentasi bimbingan itu, sebab dia ada macam borang, ada borang TKC 3, 4, 5 dan 6 tu banyak. Saya rasa borang-borang tu memang kena kita ikut betul format yang ditetapkan supaya kita dapat bimbingan kita nampak flow dia, nampak daripada bimbingan sesi 1, sesi 2, sesi 3 macam mana kita akhirnya bimbingan tu berjaya diselesaikan berdasarkan isu-isu yang dihadapi oleh koci yang kita bimbing lah, pengetua bursa yang kita bimbing. Okey, itu yang pentingnya, sebab banyak kesilapan yang kami selalu dibetulkan oleh pembimbing lah dari segi macam mana nak menulis lakaran minda TKC 3 tu. TKC 3 kemudian pelan tindakan TKC 4 dan refleksi itu sendiri memang dokumentasi memang dari segi dokumentasi memang agak menyukarkan kami jugalah, tapi alhamdulillah kami cuba juga dengan melalui perbincangan dengan bicara IAB, tunjuk ajar mereka bimbingan Puan Nolawati sendiri daripada IAB. Jadi kami akhirnya kami berjaya menyiapkan jugalah, walaupun dalam keadaan macam mana pun kami siap juga dalam untuk tempoh untuk 50 sesi tu. Okey. Tahniahlah Cik Khairul kerana berjaya menghadapi cabaran tu. Okey, terima kasih Cik Khairul. Saya nak dengar pula dengan Cik Adam. Macam mana Cik Adam? Boleh kongsi dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Kamarudin sebagai moderator hari ini dan rakan-rakan lain, panel-panel lain yang saya hormati sekalian. Baik, bagi pihak saya tak nak cerita lebih panjang lebar tentang persediaan, sebab persediaan saya bersama dengan Cik Khairul tu kita lebih kurang sama, kena sediakan sesi dalam masa yang sama, ada kekangan PKP. So bagi pihak saya nak share sikit pengalaman manis saya lah. Sesi saya tu sebenarnya semasa pentafsiran tu adalah bersama dengan Datuk Pengarah
IAB Datuk Tajuddin. So masa tu kita ditafsir bersama. Saya dibimbing oleh Dr. Tazima, adalah pembimbing yang amat tegas, di mana saya banyak belajar daripada beliau. Contohnya tulis transkrip, orang kawan-kawan semua tulis sekali, saya terpaksa tulis 2 kali, nak tak nak 2 kali pula kena tulis. Tapi itu saya rasa lebih memantapkan pengetahuan dan kemahiran saya dari segi coaching lah, saya nampak lagi tu. Yang 50 bimbingan tu, sesi bimbingan tu, saya mula-mulanya agak macam tak terkejar lah kan. Last kali saya rasa dalam batch saya kita ada 24 yang manage to graduate lah, kita kata ditauliahkan pada on time hanya ada 8 orang. Dan saya alhamdulillah saya salah seorang daripada dia. Kita KL ada masa tu ada 3 orang dan saya alhamdulillah dapat ditauliahkan pada first batch lah. Lepas tu ada second batch, dia anjak ke tahun seterusnya atas PKP. So saya bersyukur dan ingin mengucapkan skalun penghargaan kepada IAB kerana memberi peluang ni keemasan yang begitu, saya rasa begitu berharga, khasnya dalam peningkatan kompetensi saya sebagai SISC Plus, di mana dia sangat relevan, sangat kita kata baguslah untuk meningkatkan career kita. Dia memang satu tools yang sangat very powerful, di mana kita boleh mencungkil idea-idea yang terpendam pada seseorang coachee kita untuk dia berkembang lebih maju, untuk dia betul-betul dia boleh all out lah. Itu daripada kita kata kalau kita ikut betul-betul certified coach ini. Dan saya harap IAB, harapan dengan IAB, kita tak buka ni khas untuk pensyarah. Sekarang IAB pun dah buka untuk warga KPM, di mana saya diberi peluang sekali lagi untuk mengikuti kursus certified trainer pula untuk tahun ni lah. So dia sebenarnya ada, saya nampak teaser tu kita nampak ada 4 kan. So saya harap bolehlah IAB boleh buka kepada warga-warga KPM. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Kamarudin. Cuma satu je saya nak tanyalah. Berapa tempoh masa yang Cik Adam perlukan daripada mulanya pendedahan tentang master trainer sehinggalah pada tarikh Cik Adam ditaksir tu? Macam Cik Khairul tadi beri masa 6 bulan. Saya diberi masa tu bulan 3 kita mengikuti kursus. Dalam bulan 7, saya rasa bulan 7 ke bulan 8 kita sudah ditafsir. Oh, dah sampai 6 bulan lah. Dalam masa 3-4 bulan macam tu. So kena cepat sangat. Kita kena cepat. Mula-mula memang saya ketinggalan, lepas tu dengan bimbingan doktor saya tanya, asyik tanya doktor banyak memberi, Dr. Tazima banyak membimbing saya. Untuk habiskan tu. Beliau pun jumpa saya di KL tu, saya rasa ada 2 kali. 2 kali bersemuka berjumpa dengan saya. Okey, terima kasih Adam. Baik, 2 orang personality telah bersama dengan kita, iaitu Cik Khairul selaku pegawai SIP, Cik Adam selaku pegawai SISC Plus. Kemudian kita dengar pula macam mana pendapat sebagai seorang pensyarah kanan. Cik Robi. Cik Robi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Kamaluddin dan rakan-rakan panel lain. Jadi saya mungkin untuk bincang berkaitan certified coach ini, mungkin saya dalam progress, tetapi saya telah mendapat certified trainer lah. Jadi mungkin saya bincang sedikit dulu berkaitan dengan certified trainer, bagaimana bagaimana saya mendapatkan certified trainer. Jadi di IB Sabah ni, tuan, dia pertama sekali dia kena understudy dulu. Jadi sebelum kita ingin master dalam mana-mana bidang, kita akan understudy. Jadi untuk makluman rakan-rakan panel lain, understudy di sini IAB ini adalah kita masuk kepada rakan pensyarah lain punya kelas, and then kita lihat bagaimana cara mereka mengajar, kita lihat input-input yang telah diberikan dalam pengajaran rakan pensyarah itu, dan kita cuba master apa yang telah diajar. Daripada understudy tadi, dan kita buat satu sesi lah perbincangan dengan pensyarah tadi, dan melihat apa konten-konten yang telah kita lalui tadi. Daripada perbincangan itu, jadi kalau dipersetujui oleh rakan pensyarah tadi, maka dibenarkanlah kita membuat satu team teach.
Team Teach ini adalah untuk melihat sama ada kita bersedia untuk mengajar topik tertentu yang telah disediakan oleh IAB itu sendiri. Jadi apabila dalam Team Teach itu, rakan pensyarah kita pun melihat kita mempunyai satu keupayaan atau mungkin potensi ketika mengajar itu nanti, barulah diberikan satu peluang untuk ditaksir. Di situlah Tuan Kamaluddin, yang mana di IAB Sabah ini kami berterima kasihlah kepada Puan Reini sebagai Ketua Jabatan Pentaksiran, yang mana beliau telah memberikan kami peluang untuk ditaksir untuk Master Trainer itu sendiri. Jadi cabarannya itu kita boleh fahamlah semasa untuk mencapai tarikh untuk ditaksir itu sampai malam lah kita ready. Dan kita macam kalau di sekolah dulu dia macam mocking, dilihat semula dengan panel-panel melihat. Cuma yang menariknya Tuan Kamaluddin, apabila ditaksir kami di Sabah ini dibuat secara hybrid, yang mana ada sebahagian pensyarah di sini melihat kami dan ada juga pensyarah daripada online. So itu ada cabaran-cabaran dia cabaran dari hybrid ini pun lain dengan cabaran yang duduk sebenar mentaksir kami, ya Tuan Kamaluddin. Saya difahamkan ramai yang bergemuruh bila secara bersemuka. Dia online pun bikin gemuruh ni Tuan, sebab dia kamera kami pasang dia sebelah kiri kanan kan, jadi mana-mana pergerakan muka yang nampak. Jadi itu cabaran dia lah. Tapi saya ucapkan tahniah lah Cik Robik kerana telah berjaya memperolehi sertifikat trainer untuk kata orang melangsungkan kerjaya sebagai pensyarah. Dan dalam masa yang sama, sebagaimana macam Cik Adam sebut tadi lah, Cik Adam juga dia walaupun sebagai SISC tapi dah memperolehi sertifikat course, dalam masa yang sama dia sedang mengikuti untuk sertifikat trainer. Jadi saya harapkanlah kepada Cik Robik pun samalah. Begitu dengan Cik Khairul nanti. Okey. Baik, terima kasih pada Cik Robik kerana telah sudi untuk berkongsi pengalaman beliau untuk mendapatkan sertifikat trainer. Jadi saya nak balik semula pada Cik Khairul lah. Okey. Boleh Cik Khairul berkongsi dengan kita apakah dia perasaan lah setelah segala cabaran dan pahit getih untuk menyiapkan dokumentasi dan tempoh masa yang begitu kata orang terhad dengan tugas-tugas dan kekangan yang dihadapi oleh Cik Khairul. Boleh kongsi dengan kita Cik Khairul? Silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Kamaluddin. Baik, yang pertamanya saya sangat bersyukurlah kerana dapat menghabiskan sesi coaching bersama PGB untuk tempoh untuk 50 sesi tu, dan akhirnya kita berjaya selesaikan dan akhirnya dapat sertifikat course. Jadi sebenarnya banyak saya dapat kesan daripada bila saya dapat sertifikat course ni, dia memberi banyak manfaat pada saya, pada diri saya sendiri sebenarnya. Yang pertamanya dia meningkatkan dengan sertifikat course ni telah berjaya meningkatkan keyakinan diri saya lah untuk melaksanakan sesi bimbingan bersama pengetua guru besar. Maklumlah bila kita berhadapan dengan pengetua guru besar ni bukan calon-calon orang. Jadi dengan kalau kita tidak ada ilmu dan kemahiran kita tak mampulah untuk membimbing mereka lah. Jadi dengan sertifikat course ni saya rasa saya lebih yakin dengan model-model yang diperkenalkan, misalnya menggunakan model GROW tu sangat memudahkan saya bila saya membuat sesi bimbingan lah bersama pengetua besar. Yang keduanya dengan sertifikat course ni, dengan kemahiran sertifikat course ni, saya boleh bimbingan saya lebih berfokus lah. Saya nampak lebih berfokus, terutama sekali bila kita nak membimbing pengetua guru besar dalam menyelesaikan isu-isu yang berlaku di sekolah lah. Jadi kita pergi sekolah bukan kita mencadangkan menyelesaikan masalah, cuma kita mencungkil, membimbing mereka macam mana, membantu mereka macam mana nak menyelesaikan isu atau masalah yang mereka hadapi lah. Okey, jadi memang sangat bermanfaat bagi saya dengan sertifikat course, dan saya berharaplah semua, kalau boleh semua yang berada di PPD, pegawai PPD ni mengikuti kursus Master Trainer ni, bos Master Trainer untuk mendapatkan sertifikat course ni, sebab memang banyak membantu dari segi melaksanakan tugas rutin, tugas-tugas kita membimbing. Sebab sekarang ni konsep bimbingan tu sangat penting. Bila kita pergi ke sekolah, kita bukan lagi sebagai pegawai pemantau, kita bukan memantau, kita lebih banyak melaksanakan sesi bimbingan ke sekolah. Itu yang lebih penting, dan sertifikat course ni sangat
membantu sebenarnya. Itu sajalah bagi saya. Okey. Okey, terima kasih Cik Khairul. Macam mana pula dengan Cik Adam? Boleh cerita Cik Adam? Okay, terima kasih Cik Kamarudin ni. Saya seperti Cik Khairul juga amat bersyukur kepada Ilahi kerana diberi peluang sebegitulah, peluang keemasan untuk meningkatkan kompetensi dalam kerjaya saya. Okey, yang kedua ni saya rasa certified coach ni dia bukan sahaja meningkatkan kompetensi dalam bidang kerja saya. Dalam masa yang sama, semasa 50 sesi tu, saya cuba buat coaching bersama rakan sekerja. Okey, cuba buat coaching bersama rakan-rakan sekerja. Saya pun nampak ada impak yang sangat tinggi lah terhadap rakan-rakan kerja sebagai sesi coaching dan saya. Dalam masa yang sama, saya sebab terlibat secara langsung sebagai master trainer untuk program TS25, saya berkesempatan dengan barisan MLT, even though dengan barisan SLT sebab kita tak cukup SIP Plus. Kadang-kadang SIC Plus kat sana pun kena terpaksa membimbing sekiranya kaki tangan tidak mencukupi. So kat sana dengan adanya certified coach ini, saya lebih yakin, kita kata semangat untuk nak bimbing orang hebat-hebat macam ni lah. So sebelum tu kita memang 50 sesi tu bagi saya agak seksa sikit. Tapi daripada kita kata pahit sangat pengalaman tu, lepas daripada 50 sesi tu kita nampak sebenarnya TKC 1 hingga 5 ni hanya adalah satu tool saja. Kita katalah sekarang kita kalau kata buat coaching and mentoring tu, even though dengan rakan sekerja, sometimes kita boleh buat coaching dengan katakan kita diberi satu penjawatan sebagai penyeras. Cara kita deal dengan subordinate kita atau ahli jawatan kuasa kita pun boleh guna coaching and mentoring. Dia bukan setakat kita kata satu tools yang kita kata boleh, satu kemahiran yang boleh meningkatkan kompetensi kita. Malahan kita boleh guna kadang-kadang kehidupan harian. Kadang-kadang kita nak coach anak kita, coach isteri kita. Semua pun boleh guna teknik coaching and mentoring. Saya rasa itulah saya amat bersyukurlah kerana diberi kursus yang sebegitu hebat bagi diri saya untuk kehidupan harian saya. Satu lagi untuk paling penting adalah kompetensi saya sebagai SIC Plus. Okay, itu dari saya. Sekian. Terima kasih Cik Adam. Okey, saya nak dengar pula daripada rakan saya daripada Sabah, Cik Rabiq. Ya, terima kasih Cik Silakan, Kamaluddin. Ya, terima kasih Cik Kamaluddin. Jadi daripada certified coach yang dikongsikan panel kita dua orang tadi, daripada segi certified trainer pula, saya memang sangat puas hati lah. Sebab pertama sekali pengalaman kita mengajar orang dewasa ini seperti yang Tuan Adam kata ni, iaitu mereka ni orang-orang yang hebat. So bila kita mengajar ni kita berkongsi. So bila kita berkongsi ni pengalaman kita mengajar itu diberi pengiktirafan. Jadi saya berterima kasih lagi lah pada IB kerana telah memberikan saya certified trainer, iaitu memberi iktirafan terhadap kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. Dan dia juga telah memberi satu pembukaan minda kepada saya apabila menggunakan pengajaran kaedah andragogi ni, yang mana apabila mengajar orang dewasa ini cabarannya sangat berbeza dengan mengajar pelajar-pelajar di sekolah. Jadi cabaran inilah yang telah memberikan satu pengalaman yang sangat manis kepada saya juga, dan amat berterima kasih kepada IB kerana memberi peluang, memberi pengiktirafan certified trainer atas pengalaman yang telah saya dapat daripada IB sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Rabiq. Sebelum kita akhirilah, saya nak dengar kata-kata daripada kata-kata perangsang lah daripada Cik Khairul Arifin kepada rakan-rakan kita yang di luar sana yang belum lagi melalui pentaksiran program master training. Apa harapan dan juga dorongan daripada Cik Khairul pada rakan-rakan kita? Silakan Cik Khairul. Okey, terima kasih. Baik, jadi harapan saya kepada rakan-rakan SIC, SIP yang berada di TPD dan juga pegawai lain yang berada di TPD, saya berharap mereka dapat mengikuti kursus certified course ini dan belajarlah macam mana kita
membimbing dengan cara yang lebih berstruktur, yang lebih berkesan melalui latihan-latihan yang diberikan oleh IAB untuk melalui program ni lah, program Certified Coach ni. Okey, terima kasih Cik Khairul. Cik Adam, sebagai kata-kata perangsang kepada rakan-rakan kita. Okey, bagi pihak saya dua harapan. Daripada satu harapan pada IAB. Harapan saya pada IAB ni, saya harap lepas ni IAB berilah lebih banyak peluang kepada warga-warga KTM untuk kita kata meneruskan khusus contohnya macam certified coach. Saya rasa certified coach ni bukan sahaja sesuai untuk kerja-kerja membimbing, tapi dia sesuai juga untuk guru-guru, di mana guru-guru juga sebenarnya pun boleh membimbing anak-anak murid kita, nak mencungkil dia punya idea-idea yang ataupun bakat-bakat terpendam pada dia. Sepatutnya coach ni kita kata harap disebar luas lagi lah ke peringkat sekolah. Okay. Kedua, kita harap juga IAB ni boleh terus kita kata usaha. Kita kata ini ada usaha yang murni dan berimpak tinggi. So saya harap akan ada setiap tahun dia mengikut siri contohnya. Okey, harapkan semua, harapan saya boleh agak semua rakan-rakan SISC, tak kira lah, ataupun next time mungkin buka kepada SLT ke MLT ke, rebutlah peluang ni kerana peluang ni memang kita rasa memang bagus, memang sesuai dengan warga pendidik ni untuk mencungkil bakat-bakat sedia ada pada tak kira lah klien kita, coach kita, sama ada dia di apa-apa peringkat umum. Sedang adanya kemahiran coaching saya rasa certified coach ni saya rasa memang boleh guna di mana-mana saja. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Adam. Okey, daripada rakan saya Cik Robik, kepada pesanan ataupun kata-kata perangsang lah kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk mengambil pentaksiran certified trainer. Silakan Cik Robik. Okay, terima kasih Cik Kamaluddin. Jadi pertama sekali dahulu mungkin saya juga mungkin mengharapkanlah kepada IAB agar dapat membuka peluang kepada rakan-rakan kita di luar sana, terutama daripada SIP dan SIC untuk mengambil certified trainer dan certified coach ini. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin mengambil certified trainer ini, mungkin saya mengharapkan supaya sentiasa cekal untuk understudy, belajar daripada rakan-rakan yang mempunyai pengetahuan dalam sesuatu topik dahulu, ambil pengalaman dan cuba belajar dalam team teach pula, dan dapatkan satu feedback daripada rakan pensyarah sebelum tuan-tuan dan puan dapat memulakan pentaksiran itu sendiri. Yang penting kena rajin understudy dan cari topik yang mana satu boleh dikuasai. Jadi itu saja sedikit daripada saya, Tuan Kamaluddin. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Robik. Demikian tadi tuan-tuan pandangan, pengalaman dan juga harapan daripada rakan kita selaku SIP, selaku SISC dan juga selaku sebagai pensyarah. Untuk makluman semua, sebagaimana dalam video klip tadi kita telah diberi pendedahan bahawa tujuan program penjijilan Master Trainer ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pensyarah, sebagai SIP ataupun sebagai SC, dan juga dari segi kredibiliti kita dalam bimbingan kan. Dan juga dia juga sebagai laluan kerjaya kita untuk menjadi pakar dalam bidang SME. Dan sebagaimana cadangan yang dicadangkan oleh Encik Adam tadi, memang kita IAB menyediakan saluran bagaimana tuan-tuan boleh memohon untuk mengikuti program pentaksiran Master Trainer sebagaimana yang disiarkan dalam web ataupun video tadi. Tuan-tuan boleh layari dalam portal IAB, dalam program Master Trainer ada borang kualiti di situ, dan tuan-tuan boleh mohon berdasarkan kepada kriteria telah ditetapkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas segala pandangan tuan-tuan tadi. Sekali lagi saya bagi pihak IAB mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian pengalaman tuan-tuan dalam program berbicara program Master Trainer kali ini. Akhir kata, sehingga kita jumpa lagi di lain siaran, saya sudahi dengan lapang yang mulia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.